Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat sejahtera. Cikgu harap semua dalam keadaan yang sihat. Okey-okey ajalah kat rumah tu. Okey, so hari ni cikgu nak ajar tajuk baru So cikgu harap semua orang boleh bagi perhatian lah. Dan boleh juga refer buku teks. Okey, tu tajuk baru kita ialah kecerunan dan luas di bawah graf. Okey, untuk pengetahuan awak, tajuk kecerunan dan luas di bawah graf ni ada dua bahagian sebenarnya. So hari ni kita masuk bahagian A iaitu graf jarak masa. Okey, graf jarak masa ni simple, tak banyak benda pun. Apa yang awak buat hari-hari. Okey, so yang pertama ialah kita nak faham dulu apa tu graf jarak masa. Nama pun graf jarak masa bermaksud graf ni ialah dia menunjukkan paksi tegak dia ialah graf jarak, menunjukkan jarak, paksi melintang dia, mengufuk dia menunjukkan graf menunjukkan masa. Okey, kita fahamkan dulu bentuk graf ni. Okey, kat sini bila graf ni naik, dia menunjukkan dia menjauhi tempat asalnya. Contohlah awak daripada rumah kan. Okey, awak daripada rumah, awak nak pergi sekolah. So kat sini awak semakin menjauhi rumah awak. Itu maksud dia. Okey, ini rata bila rata maksudnya awak berhenti. Berhenti. Okey, berhenti. Bila rata maksudnya kat sini dia berhenti. Okey, cikgu harap dapatlah kat sini bila dia rata maksudnya berhenti. Macam ni lah, pergi ambil kawan. Okey, pergi ambil kawan, berhenti dulu, tunggu kawan tak siap lagi. Okey, ini maksudnya meneruskan perjalanan. Okey, nak pergi sekolah. Okey, sini dah nak pergi sekolah ni. Semakin jauh daripada rumah. Sekali sampai dekat sekolah, teringat pula tertinggal barang. Balik rumah semula. Ini maksudnya dia kembali semula. Maksudnya semakin dekat semula dengan tempat dia mula. Okey, boleh faham Ini ialah graf jarak melawan masa. Okey Okey, so dalam graf jarak masa ni, apa yang kita akan dapat ialah yang pertama ialah ni nampak sengit kan, rata Okey, yang pertama ialah laju. Okey, laju sebagaimana yang awak tahu ialah jarak bahagikan dengan masa. Atau boleh juga kita tengok sebagai, kalau kita daripada graf, boleh guna sebagai kecerunan graf. Okey, selebihnya yang lagi satu penting dekat dalam ni ialah purata laju. Okey, macam mana nak dapat purata laju? Sama juga, kalau laju jarak bahagi masa. Kalau purata laju ialah jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Okey, boleh dapat jumlah jarak bahagikan dengan jumlah masa. Okey, so cikgu terus kepada contoh. Okey, cikgu terus kepada contoh. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Cikgu laju sikit Okey, yang pertama. Okey, baca dulu soalan. Penuh soalan dia. Okey, dia kata Raja menunjukkan graf jarak masa bagi satu objek. Okey, ini graf dia. Hitung laju 3 saat pertama, tempoh masa objek berhenti, laju 4 saat terakhir. Okey, dan seterusnya lah. Okey, kita akan jawab satu persatu. Cikgu akan guide kamu jawab satu persatu. Okey, kita nak jawab soalan pertama dulu. Boleh nampak tak? Jika tak boleh nampak, cikgu pakai besar sikit. Okey, yang pertama dia kata hitung laju 3 saat pertama. So, kamu refer graf ini. Ni masa kan? Okay, 3 saat pertama bermaksud daripada saat 0 sampai saat 3. So, dia nak laju. Okey, laju ialah kecerunan graf ataupun jarak bahagi masa lah. So, kamu tengok dia start dekat 2 kilometer yang kedua. So, daripada sini, 3 saat pertama daripada sini kan? Ni A pergi ke B. Daripada sini pergi ke sini. Okey, so jarak dia 8 tolak 2. Ini jarak. So, 8 tolak 2. Bahagikan dengan masa dia
3 saat pertama. So, bahagikan dengan 3. So, 6/3 kita dapat 2. Boleh dapat tak? So, 2 unit dia meter per saat. Sebab ini meter, ini saat. So, 2 meter per saat. Okey, itu soalan A. Soalan 1A. Senang je kan? Laju ialah jarak. 3 saat pertama daripada sini pergi sini. Jarak dia 8 tolak 2 bahagikan dengan 3. Okey, so nak jawab soalan B pula. Tempoh masa objek berhenti. Okey, cikgu kata tadi kan, dia berhenti bila graf tu dia rata. Rata menunjukkan dia berhenti. Mendatar je. Okey, so bermaksud daripada B pergi ke C. Dia nak tempoh masa. So, daripada saat ke-3 sampai saat ke-6. Berapa saat tu? 3 saat sahaja. 6 tolak 3. So, 3 saat. Dah settle. Okey, soalan C. Okey, soalan C. Laju 4 saat terakhir. Terakhir maksudnya last. So, kita tengok last. 10, daripada 6 sampai 10. 10 tolak 6 dapat 4 kan? Bermaksud daripada C pergi ke D. Okey, ini kamu boleh terus buat. Dia kecerunan graf kan? Okey, kalau kita tengok kecerunan 0, 8 kan? Okey, so 0 tolak 8 bahagikan dengan masa. Masa dia ialah daripada 4 saat terakhir. So, bahagikan dengan 4. Dia nak apa tadi? Dia nak laju. Sorry, cikgu tak tulis. Okey, dia nak laju kan? So, kita dapat kat sini. Kalau kamu tekan kalkulator kamu, kamu dapat -2. Okey, laju ni, -2 ni dia menunjuk. Kita tak boleh, laju ni kita tak perlu letak negatif. So, kita just tulis laju dia sama dengan 2. Okey. Jadi, ini kamu bebas. Kalau kamu nak terus buat laju tu ialah jarak bahagi masa pun boleh. C pergi ke D. Kan? C pergi ke D. Jarak dia okey. Daripada sini pergi ke sini. Tinggi dia, berapa tinggi dia? 8. Masa dia 4. So, 8 bahagi 4 dapat 2. So, 2 meter saat -1. Meter saat -1. Okey, sekarang D. Okey, kalau tak faham, tengok ulang-ulang. Kan, dah buat video boleh ulang-ulang. Kat kelas tak boleh nak ulang-ulang banyak kali, dah habis masa kering kan. Okey, so D, hitung purata laju seluruh perjalanan. Okey, purata laju tadi, kan, cikgu dah bagi tahu kamu, purata laju ialah jumlah jarak bahagikan dengan jumlah masa. So, kita tengok. Dia start daripada sini. Okey, dia start daripada sini, dia pergi sini. So, jarak dia daripada 2 pergi ke 8. Okey, 2 pergi ke 8. So, jarak dia ialah 6. Kan, betul tak? Purata laju. Okey, cikgu tulis dulu lah bagi faham. Okey, purata laju. Okey, purata laju sama dengan jumlah jarak. Okey, bahagikan dengan jumlah masa. Okey, saya bagi faham kan. So, cikgu tulis dulu. Okey, dia nak purata laju seluruh perjalanan kan. Okey, so daripada sini pergi ke sini kan. Daripada 2 pergi ke sini. So, jarak dia daripada 2 ke 8. So, jarak dia ialah 6. Okey, kita nak jumlah jarak kan. So, jumlah tambah. Sini dia berhenti. So, tak ada apa-apa jarak. Dan dia patah balik semula. Daripada 8 pergi bawah, kosong. So, apa jarak dia? 8 pergi bawah semula. So, jarak dia ialah 8 lah. 8 pergi ke kosong. So, jarak dia ialah 8. Okey, masa yang diambil pula ialah 10 saat. Okey, masa yang diambil ialah 10 saat. Jadi, kamu kira lah. Tekan kalkulator tu betul-betul. Tekan kalkulator tu betul-betul. Tak kurungan. Okey, baru bahagi. Okey, so kamu akan dapat jawapan 1.4. Unit sama, meter per saat. Okey, boleh dapat tak? Senang je kan? Sebab tu cikgu buat ni. Cikgu ambil keputusan nak ajar tajuk ni. Sebab cikgu rasa boleh dapat. Kalau kamu tengok video ni, kamu hadamkan betul-betul, kamu boleh dapat. Okey,
Bolehlah satu contoh lagi. Kita bagi contoh yang tak susah mana pun. Tapi contoh soalan berbentuk peperiksaan. Okey Tengok contoh yang kedua. Contoh yang pertama tu, kalau rasa macam tak berapa nak faham, tengok lagi. Macam tu. Boleh ulang-ulang tengok kan? Okey, so kita tengok pula contoh yang kedua. Okey, tengok. Baca dulu. Okey, Rajah menunjukkan graf jarak masa. Okey, masa dia bagi dalam meter. Jarak dalam meter, masa dalam saat. Okey, dia ada U kat sini. So, kita kena hati-hati. Okey, soalan yang pertama. A. Hitung laju 4 saat terakhir. Laju ialah apa? Laju ialah kecerunan graf. So, 4 saat terakhir. Terakhir je kamu tengok belah sini. So, 10 tolak 6. 4 bermaksud kalau cikgu nak letak ABC pun. A, B, C. Maksudnya tak nampak kejap. Kalau cikgu nak letak ABC pun maksudnya daripada A, B, C. So daripada kalau 4 saat terakhir daripada B pergi ke C. So cikgu nak jawab soalan A. 4 saat terakhir. Laju ialah kecerunan graf. So laju dia. Laju ni kalau bagi graf jarak masa, kita boleh terus ambil je. B pergi ke C, jarak dia berapa? Ni jarak dia 20. Betul tak? Sebab jarak 20, terus turun sampai bawah. Bawah kosong. So, 20. Ataupun kalau kamu nak buat macam ni pun tak apa. Jarak last tolak awal. Kosong tolak 20. Masa dia ambil daripada B pergi C ialah 4. So, kamu dapat jawapan negatif 5. Tapi kamu mesti tulis laju sama dengan 5. Laju tak boleh negatif. Mesti tulis dalam positif. Unit meter saat negatif 1. Unit ni boleh diubah-ubah. Kadang-kadang soalan sekarang dia dah suka dah. Kat sini dia bagi kilometer, jawapan dia nak meter. Kat sini dia bagi meter, jawapan dia nak kilometer. Itu ialah kemahiran sedia ada kamu lah. Okey. Soalan B. Dia kata dia nak nilai U jika laju objek 6 saat pertama. Pertama, maksud kat depan ni ialah 2 meter per saat. Bermaksud daripada A ke B ni, daripada A ke B ni, laju dia ataupun kecerunan dia ialah 2. Jadi kita buatlah. Dia A ke B, last dia ialah 20. Tolak dengan U. Kita nak cari dia punya kecerunan kan? Bahagikan dengan masa dia 6 saat bersamaan dengan 2. So ini kamu selesai persamaan serentak sajalah. 20 tolak U sama dengan 12. Selepas kamu kira-kira, kamu dapat U sama dengan 8. Last. C. Tak nampak. C. U sama dengan 8. C dia nak purata laju 10 saat. 10 saat bermaksud dia nak seluruh perjalanan. Purata laju tadi ialah jumlah jarak. Bahagikan dengan jumlah masa. So jumlah jarak kita nak bahagikan dengan jumlah masa. Berapa jumlah jarak dia? Kat situ U kan? Jadi yang U tadi, kamu tulislah. Kamu dah kira tadi U tadi. Kamu dapat 8. So 8 kat sini. So jarak dia, kalau kita ikut graf ni, daripada sini pergi sini. So start dengan 8 pergi ke 20. So jarak dia ialah berapa? 12. Betul tak? 12. Kenapa 12? 12 sebab 8 ke 20. 20 tolak 8, 12. Sampai B. B pergi ke C. Daripada 20, turun balik sampai ke sini kan. Turun balik. Tengok paksi Y dia ialah kosong. Paksi jarak dia ialah kosong. So, jumlah jarak dia 20. Masa dia ialah 10 saat. So ini dapat 32 per 10. Tak nampak. Jawapan dia ialah 3
3.2 mengganggu kat belakang tepi tu kan. Okey, 3.2 meter saat negatif 1. Okey, kalau rasa tak faham, tengok ulang-ulang. InsyaAllah kamu boleh jawab sebab graf jarak masa ni simple. Yang kompleks sikit ialah bila melibatkan graf laju masa. Tapi cikgu tak naklah ajar sekarang. Biar kamu fahamkan ni dulu. Nanti kamu buat latihan. Lepas tu minggu depan baru kita belajar graf laju melawan graf masa. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih. Belajar rajin-rajin. Take care. Assalamualaikum. Selamat sejahtera.